Thomas 32 tahun juga. Dua orang lagi kita yang rancang dia 32, rancang itu betul dia buat di Malaysia dia pakai pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Sidang media pada petang ini ialah berkaitan dengan kejayaan Jabatan Imigresen melepaskan satu sindiket pemalsuan dokumen yang dikeluarkan kepada pekerja-pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Pada 11 Januari 2021, iaitu pada hari semalam Isnin, jam 10 pagi, sepasukan pegawai daripada Bahagian Perisikan dan Operasi Khas Jabatan Imigresen Malaysia telah menumpaskan satu kegiatan pemalsuan dokumen Jabatan Imigresen dan juga agensi CIDB dalam satu operasi khas yang dilancarkan di sebuah apartmen di Ceras, Selangor. Suspek dalam sindiket ini ialah seorang lelaki warga negara Bangladesh, yang mana individu ini juga disyaki mengetuai satu sindiket pemalsuan dokumen imigresen yang telah ditumpaskan oleh jabatan ini pada tahun 2017, di mana pada 25 Oktober 2017 tersebut, sepasukan pegawai daripada bahagian yang sama berdasarkan kepada maklumat yang diterima daripada orang ramai telah membuat satu serbuan dan berjaya menahan dua orang lelaki warga Bangladesh. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada siasatan, suspek utama di dalam operasi pada 2017 berkenaan telah berjaya melepaskan diri dan usaha-usaha yang berterusan telah dijalankan oleh Jabatan Imigresen sejak tarikh berkenaan. Hasil daripada usaha berterusan ini, pada bulan Mac tahun 2020, iaitu pada tahun lepas, Jabatan telah mengesan sindiket ini beroperasi semula, dan oleh itu pada hari semalam serbuan ini telah dilakukan dan sekaligus telah melumpuhkan sindiket ini secara keseluruhan. Modus operandi suspek ialah dengan menyewa dua buah apartmen yang berdekatan, di mana sebuah dijadikan sebagai tempat kediaman, sementara sebuah lagi dijadikan sebagai makmal untuk memproses dokumen-dokumen palsu ini. Modus operandi ini adalah bertujuan untuk mengelirukan pihak berkuasa apabila serbuan dibuat. Suspek mendapat pelanggan dengan cara mengiklankan perkhidmatan sindiket melalui aplikasi WhatsApp dan juga melalui orang tengah yang mengutip pasport dan bayaran daripada pelanggan, di mana pelanggan-pelanggan sindiket ini adalah terdiri daripada warga negara Bangladesh, Indonesia dan Myanmar. Untuk menghantar pasport yang telah siap, suspek akan menyembunyikan pasport di drop-off point yang telah dikenal pasti, mengambil gambar dan kemudian akan menghantar gambar ini kepada pelanggan-pelanggan yang kemudiannya akan mengutip dokumen-dokumen berkenaan di tempat-tempat tersebut. Bayaran yang dikenakan ialah RM300 bagi sekeping kad PLKS palsu, RM20 bagi sekeping kad I-Kad pekerja asing dan juga kad CIDB, dan RM150 juga dikenakan kepada pelanggan yang tidak mempunyai pasport, bermakna pasport yang dikeluarkan itu adalah pasport palsu. Hasil daripada operasi semalam, seorang warga negara Bangladesh lain yang turut bersama di premis yang berkenaan telah ditangkap. Warga negara Bangladesh ini adalah dipercayai menjadi orang tengah kepada sindiket ini. Dalam serbuan itu, pasukan juga turut merampas sejumlah RM8,300 wang tunai negara kita, 62 naskah pasport Bangladesh, pasport tulen, 1 naskah pasport Myanmar,
1 naskah pasport Indonesia, 5 ikatan kulit pasport pelbagai negara, 8 keping pelekat palsu MyPass, iaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Immigration yang masih belum bercetak. Turut dirampas ialah 11 keping pelekat palsu dan beberapa peralatan yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen ini. Operasi semalam tamat pada jam 3 petang dan semua suspek telah dibawa balik ke pejabat Immigration di Putrajaya untuk dibuat swab test dan seterusnya akan dikenakan perintah tahanan di bawah Seksyen 51/5B Akta Immigration untuk siasatan selama 14 hari. Suspek telah ditangkap di bawah Seksyen 55D Akta Immigration, iaitu membuat dan memalsukan dokumen kerajaan. Dan jika disabitkan kesalahan, hukumannya ialah denda tidak kurang daripada RM30,000 dan penjara tidak kurang di antara 5 ke 10. Dan suspek juga akan dikenakan hukuman sebat tidak kurang daripada 6 kali sebatan. Berdasarkan kepada sejumlah besar pasport tulen yang dirampas di dalam operasi ini, jabatan percaya bahawa mereka ini masuk ke negara kita dengan menggunakan pas lawatan sosial terlebih dahulu. Kemudian mereka akan bekerja dan akan mendapatkan perkhidmatan daripada sindiket seperti ini untuk mengeluarkan pas-pas kerja yang palsu ini. Dan oleh yang demikian, hasil daripada operasi ini telah mendorong jabatan untuk mengetatkan lagi kemasukan pelancong-pelancong daripada negara Bangladesh dan Myanmar khususnya, di mana beberapa syarat tertentu telah dikenakan sebelum pelancong-pelancong daripada negara berkenaan boleh diberikan kemudahan pas lawatan sosial. Itu sahaja taklimat daripada saya, dan sekiranya ada soalan, saya bersedia untuk menjawab. Terima kasih. Sindiket ini bermula pada tahun 2017, berjaya ditumpaskan, tetapi suspek utama yang ditangkap pada hari semalam berjaya melepaskan diri. Dan sejak itu tidak ada sebarang berita mengenai kegiatan yang dijalankan, sehinggalah dikesan semula pada bulan Mac tahun 2020, iaitu apabila kita melaksanakan MCO sepenuhnya. Pemantauan telah dijalankan selama beberapa bulan dan pada hari semalam operasi telah dilancarkan. Jadi kalau diambil kira daripada bulan Mac 2020 sehingga sekarang, sindiket ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan. Dan berdasarkan kepada pemerhatian, pasukan saya menjangkakan satu hari bilangan pelanggan yang datang adalah di sekitar 150 orang. Lagi? Kadar bayaran seperti mana yang saya maklumkan tadi, untuk mendapatkan PLKS palsu ini RM300, iCard palsu RM20, CIDB palsu RM20, dan bagi mereka yang tidak mempunyai pasport dikenakan bayaran RM150. Jadi tanpa pasport jumlah bayaran lebih kurang RM340. Jika termasuk pasport palsu, jumlah bayaran adalah RM490. Datuk, suspek ini masuk Malaysia bila ya? Suspek utama ni dikesan telah berada di Malaysia sejak 2017 lagi sebenarnya, dan menggunakan pas lawatan kerja sementara PLKS. Yang seorang lagi ni kita syaki sebagai orang tengah lah, yang menguruskan penghantaran dokumen dan sebagainya, dan juga mengutip duit yang di-charge, yang dikenakan kepada pelanggan. Jadi sejak PKP tu dia dua orang saja buat operasi ke atau macam mana?
Berdasarkan tangkapan semalam, cuma 2 orang sahaja yang terlibat di dalam operasi ini. Dan kalau kita perhatikan, 2 orang ini mencukupi untuk mereka menghasilkan dokumen-dokumen palsu dengan menggunakan teknologi dan peralatan ICT yang ada di pasaran sekarang. Suspek utama berumur 32 tahun, lelaki warga Bangladesh. Kawannya berumur 25 tahun. Datuk, kayaknya suspek ni telah dibunuh sejak 2017 tu. Betul? Kita usaha yang berterusan itu telah dimulakan sejak 2017 kerana kita percaya semasa itu remnant of the syndicate tu masih lagi berada, tetapi mereka mendiamkan diri untuk tempoh seketika. Datuk, adakah dua-dua suspek ni mempunyai rekod lampau? Kita tidak ada rekod, melainkan dalam pemeriksaan dokumen semalam mereka ini memiliki PLKS. Palsu. PLKS palsu. Mereka mempunyai PLKS palsu ke? Valid. Dah tamat. Cuma dia telah PLKS tersebut telah tamat tempoh. Bila dia punya tamat tempoh? Lama. PLKS itu original tetapi telah tamat tempoh. Datuk, kayaknya dia ni tak terkenal Datuk di kalangan warga asing yang nak dapatkan pasport-pasport palsu ni. Dia ada nama gelaran something ke ataupun nama? Untuk syndicate ini tidak ada nama gelaran seperti mana syndicate yang lain. Dan memang mereka ini popular khususnya di kalangan warga negara Bangladesh ini. Mana item jumlah yang kita dah tumpaskan tu kan? Yang berdasarkan harga melekat PLKS lebih mahal daripada selaskar plastik palsu. Ya. Adakah sebab kerumitan untuk menghasilkan? Pelekat ini mahal kerana ia sukar untuk diperolehi sebenarnya, dan oleh kerana mereka ini telah pun mempunyai pasport original, memang mereka ni ada. Yang diperlukan hanyalah pas, sebab itu harganya mahal. So maksudnya kebanyakan mereka mendapatkan perkhidmatan dengan suspek ni adalah mereka memiliki pasport original, cuma permit kerja dia yang dah mungkin tamat tempoh. Betul. Tak ada jumlah. Dia nak dapat pokok dia orang dah 10 bulan kot. Sejak Mac tahun lepas. Diorang aktif daripada start Mac lah. Ya. Okey, terima kasih.